tajuk yang seterusnya ialah sistem otot. Okey. Otot terdiri pada otot rangka, otot kardium, otot licin. Okey. Otot berbeza berdasarkan lokasi, kemudian struktur dan fungsi. Okey, perbezaan ciri-ciri otot. Okey. Dalam ciri-ciri otot ni dia ada lokasi, nama tisu, struktur, regulasi pengucupan, kelajuan pengucupan dan pengucapan beritma. Okey, otot rangka lokasinya melekat pada tulang dan kulit badan manusia lah. Okey, kemudian dia punya nama tisu dia myofibril. Okey, ini ialah myofibril. Okey, kemudian strukturnya berbentuk silinder. Okey, yang panjang, setiap sel mempunyai banyak nukleus dan berjalur. Okey, dia ada banyak nukleus dan berjalur. Okey, regulasi pengucupan, dia terkawal. Okey, senang untuk mengawal pergerakan dalam kita punya tubuh badan lah. Okey, sebabnya dia melekat dekat tulang. Okey, kemudian kelajuan pengucupan perlahan ke cepat. Okey, pengucupan beritma dia tak ada. Okey, tiada pengucupan beritma. Okey, otot kardium. Okey, otot kardium ni kardium ataupun kardiak iaitu dekat bahagian dinding jantung. Okey, kat dinding jantung dia melekatkan otot kardiak tu. Okey, dia punya nama tisunya intercalated disc. Okey, disc. Okey, kemudian strukturnya sel-sel yang bercabang, unisel dan berjalur. Okey, regulasi pengucupan luar kawalan lah. Okey, kita suka nak kawal. Okey, kemudian kelajuan pengucupan perlahan, okey, dan beritma. Okey, ada degupan jantung kat situ. Okey, otot licin, dinding organ visceral seperti dinding perut. Okey, licin ni bahagian dekat usus tu lah. Okey. Okey, kemudian dipanggil tisu licin, nama tisunya. Okey, strukturnya unisel, fusiform dan tidak berjalur. Okey, kita tak boleh nampak lah, tak ada jalur. Okey, pengucupan regulasi luar kawalan. Kita susah nak menguncupkan, kita tak boleh kawal benda tu. Dia sendiri yang ni. Okey, kemudian kelajuan pengucupan perlahan lah. Terdapat pada sebahagian bahagian otot. Biasanya dekat bahagian perut lah. Okey, perut. Ialah otot rangka, di mana dia akan menunjukkan lokasi bahagian otot rangka. Okey. Okey, yang pertama ialah frontalis, iaitu bahagian otot bahagian bahagian rangka tengkorak kamu ni. Okey, bahagian depan. Okey, ada nama otot frontalis. Okey, kemudian yang kamu suka angkat tunjuk otot bahagian tangan kamu tu kan. Okey, iaitu ialah bicep. Okey, bicep ialah bahagian depan lah. Okey, kemudian otot abdominal. Okey, ataupun abdomen tu, bahagian perut kamu ialah bahagian otot abdominal. Okey, kemudian bahagian bahu ni, okey, dipanggil deltoid. Okey, kemudian bahagian leher kamu ni dipanggil trapezius. Okey, ini ialah trapezius, bahagian leher kamu ni. Kat sini je kawasan dia, trapezius. Okey, kemudian tricep. Okey, bahagian otot bahagian tangan kamu tu, tricep brachii. Okey, ini selalu kamu dengar ni. Biasa kalau kelas PJ kita akan belajar lah nama otot ni. Okey, kemudian bahagian peha kamu ni, okey, namanya quadriceps femoris. Okey, kemudian sartorius, bahagian belakang tepi, bahagian tepi belah dalam. Okey, tepi belah dalam ni ialah sartorius. Okey, kemudian bahagian hamstring. Ni biasanya yang suka krem-krem tu kan. Ni otot hamstring ni yang selalu krem. Okey, kemudian otot tibialis anterior. Okey, tibialis anterior ialah bahagian depan. Okey, otot bahagian depan bahagian kaki kamu ni. Okey, kemudian gastrocnemius. Okey, gastrocnemius ni pula ialah kawasan yang kamu selalu krem tu. Okey, yang kamu selalu cikgu krem kaki saya krem. Okey, ini adalah gastrocnemius. Okey, kemudian otot yang kecil yang bahagian bawah dekat dengan tendon ni yang tadi kita cakap tu ialah bahagian soleus. Okey,
Kemudian bahagian belakang ni adalah latimus dorsi. Okey, latimus dorsi. Okey, kemudian otot punggung kamu dia dipanggil gluteus maximus lah. Okey, gluteus maximus ini adalah otot punggung. Okey, jadi kamu kena tahu semua bahagian otot yang ada dalam sistem otot rangka ni. Okey, jadi kalau aktiviti melabel nanti memudahkan kamu lah. Okey, jadi kamu tahu nama-nama otot yang ada dalam sistem otot rangka. Okey. Seterusnya ialah fungsi otot rangka. Okey, di mana fungsi otot rangka akan menghasilkan pergerakan. Okey, dia akan menghasilkan pergerakan. Semua jenis pergerakan motor yang terhasil adalah daripada tindakan penguncupan dan pengenduran otot rangka. Okey, proses ini berlaku apabila komponen otot menerima rangsangan daripada sistem saraf. Okey, sebab tu yang tadi kita ada struktur organisasi manusia tu. Okey, dia ada pergerakannya. Okey, bila kamu ada rangsangan, jadi kamu akan menerima rangsangan tu daripada sistem saraf lah. Okey, mengawal postur tubuh badan. Okey, dalam otot rangka ni, okey, otot berfungsi untuk mengawal postur tubuh badan. Okey, membolehkan manusia bergerak dengan stabil dan dapat mengekalkan bentuk tubuh badan kamu tu lah. Okey, pengawalan ini tercapai dengan kombinasi penguncupan dan pengenduran sekumpulan otot rangka yang bertindak secara berturutan. Okey, fungsi kawalan postur secara berterusan akan menyebabkan manusia dapat mengawal imbangan ketika dalam keadaan statik dan dinamik. Okey, jadi dia boleh kawal. Dia boleh, maksudnya kalau nak terjatuh tu dia masih boleh kawal. Okey, menstabilkan sendi. Ini menstabilkan sendi yang melekat dekat bahagian siku, leher, lengan, kaki tu kan. Okey, pergerakan sendi akan lebih stabil apabila tarikan otot ke atas tulang bagi tujuan menjana daya dan menghasilkan pergerakan. Okey, kemudian menjana haba. Okey, haba yang terhasil apabila penguncupan dan pengenduran otot rangka berlaku. Okey, dia akan menjana haba kepada tubuh badan. Okey, penguncupan otot. Okey, dalam penguncupan otot akan ada isometrik, kemudian akan ada isotonik. Okey, di mana isotonik ni terbahagi kepada dua, iaitu konsentrik, okey, melibatkan pemendekan otot. Okey, isentrik melibatkan pemanjangan otot. Okey. Okey, penguncupan isometrik akan menghasilkan daya tetapi tidak mengubah panjang atau pendek fiber semasa mengatasi rintangan yang statik. Okey, penguncupan ini tidak melibatkan pergerakan sendi. Okey, contohnya kamu boleh lihat dalam acara lari pecut ni, masa fasa persediaan tu, okey, bersedia sebelum bunyi tembakan pelepas. Okey, masa waktu ni, otot ni atas dan bawah ni tiada pemanjangan dan tiada pemendekan. Okey, dia akan dalam keadaan pergerakan sendi ni kat sini je. Okey. Okey, tiada pemanjangan dan pemendekan, di mana semua otot mengalami keadaan penguncupan isometrik bertujuan mengawal postur badan. Okey. Jadi bila berlaku penguncupan isometrik ni maksudnya tiada sebarang pergerakan dekat sini. Dia statik sahaja. Okey. Lagi satu kamu boleh tengok dekat dalam permainan rugby ni. Okey. Okey, posisi scrum ni, di mana otot-otot besar seperti quadriceps, hamstring dan gastrocnemius, pemain berada dalam keadaan penguncupan isometrik. Okey, waktu dia orang buat posisi scrum ni, maksudnya dia orang dalam keadaan statik, dia ada pergerakan langsung. Okey, jadi dia orang hold ke dia orang punya pergerakan. Jadi kat sini ada yang dipanggil pergerakan isometrik. Contoh lagi satu yang kamu boleh buat, kalau kamu buat sambil kamu tengok tengok dia punya tajuk ni, kamu cuba tolak tangan kamu ke dinding. Okey, di mana kat situ kamu hold je tangan kamu, tolak ke dinding, maksudnya tiada pemanjangan dan pemendekan. Okey, itu dipanggil pergerakan isometrik. Okey, penguncupan konsentrik, okey, melibatkan pemendekan otot. Okey, contoh yang kamu boleh nampak ialah dekat sinilah. Okey,
di mana bila kamu angkat tubuh badan kamu ke palang besi, otot bicep akan mengucup konsentrik. Okey, bicep ialah otot yang bahagian depan ni kat atas ni. Okey. Tricep dipanggil eccentric sebab tricep dia tengah memanjang. Okey. Dia menegang. Itu maksudnya. Okey, jadi bila berlakunya tekan tubi, contohlah tekan tubi kan, yang biasa kamu nampak tu. Okey, bila ada tekan tubi tu, okey, bila kamu turun, otot bicep kamu akan menjadi konsentrik. Dia akan memendek. Otot tu akan memendek. Okey, tapi bila berlakunya bila kamu menekan tu, otot tricep pula dia akan memanjang ataupun meregang. Okey, itu maksudnya pengucupan konsentrik dan eccentric. Okey, contoh ini adalah pengucupan eccentric. Sama macam saya cakap tadi. Pengucupan eccentric ini melibatkan perpanjangan otot. Okey, tubuh diturunkan perlahan-lahan dan palang akan menyebabkan tricep mengalami pengucupan eccentric. Dan semasa seseorang sedang meluruskan tangannya. Okey. Tricep ialah bahagian belakang ni. Okey, otot belakang akan meregang. Perbezaan pengucupan otot. Okey. Dalam pengucupan otot, okey, sewaktu isometrik, okey, ketika pergerakan dilakukan, isometrik dia akan tiada perubahan otot lah, sebabnya dia tak ada pergerakan. Okey, kemudian jenis aksi statik. Okey, kemudian daya separa maksimum. Okey, konsentrik pula, pengucupan otot konsentrik, otot akan memendek. Kamu kena ingat konsep konsentrik, eccentric. Okey, isometrik tiada perubahan, tak ada pergerakan langsung. Okey, konsentrik ni maksudnya ototnya akan memendek. Okey, kemudian dia punya aksinya dinamik tetapi terkawal. Okey, dinamik ni maksudnya ada pergerakan. Okey, kemudian penjanaan daya adalah maksimum. Okey, sebabnya dia perlu menggerakkan otot tersebut. Okey, kemudian eccentric ni dia otot akan memanjang. Okey, dan kemudian dia punya jenis aksinya akan terkawal. Okey, dayanya maksimum. Okey, kena ingat konsep kalau tekan tubi, yang mana memanjang, yang mana pendek. Okey, kalau otot bicep masa tekan ialah memendek lah masa buat tekan tubi. Okey, bila badan turun, bicep bicep akan jadi konsentrik, tricep akan jadi eccentric. Okey, tindakan otot. Okey, dalam kebanyakan keadaan otot bertindak secara berpasangan. Apabila otot menguncup dan memendek, maka otot gandingannya akan mengendur dan memanjang. Okey, ini saya cakap konsep tadi tu dia saling berkaitan. Selain pasangan otot, terdapat juga otot-otot yang lain terletak berhampiran dengan sendi bagi membantu menyeimbangkan keadaan supaya pergerakan dapat dilakukan dengan tepat, lancar dan sempurna. Okey. Okey, ini jenis tindakan otot. Okey, jenis tindakan otot yang kamu perlu tahu. Okey, di mana dalam pergerakan tu dia ada pergerakan agonis, antagonis dan sinergis. Okey, agonis ni adalah otot utama, otot yang besar. Biasanya otot yang besar lah bergerak sebagai agonis ni. Okey, kumpulan yang mengucup dan memendek bagi menjana daya untuk menghasilkan pergerakan. Okey, antagonis, tindakan pergerakan otot berlawanan dengan peranan agonis. Okey, mengawal ketegangan yang wujud daripada penjanaan daya oleh otot agonis dengan menstabilkan kedudukan pergerakan sendi yang berartikulasi. Okey, sinergis pula ialah otot sokongan. Okey, otot-otot yang membantu otot pergerakan utama. Okey, kemudian menjana daya tambahan pada pelekatan otot bagi menghasilkan pergerakan. Kemudian berperanan sebagai menstabilkan pergerakan sendi. Okey, dalam ni macam mana kita nak tahu itu ialah pergerakan agonis, antagonis dan sinergis.
Okey, contoh ya. Contoh tindakan otot rangka yang tadi tu. Okey, fleksi lutut. Okey, keadaan fleksi lutut. Okey, fleksi ni maksudnya bengkok. Okey, kita bengkokkan lutut. Okey, dekat sini keadaan hamstring. Okey, ni ialah hamstring. Okey, keadaan hamstring akan menguncup dan memendek. Okey, tapi okey, keadaan quadriceps akan memendur dan memanjang. Okey. Kemudian iaitu dia punya pergerakan dipanggil pergerakan antagonis lah. Okey. Tadi hamstring dipanggil pergerakan agonis. Okey. Kemudian bahagian sinergis. Okey, bahagian gastrocnemius tu. Okey. Bahagian otot bawah ni, gastrocnemius ni. Okey, menguncup. Okey. Tibialis akan mengendur. Yang ni akan kendur, ini menguncup. Okey, gluteus maximus akan menguncup. Okey, gluteus maximus akan menguncup. Okey, kemudian ekstensi lutut. Ini ialah pergerakan ekstensi lutut. Okey, meluruskan kaki. Okey, quadriceps. Okey, iaitu quadriceps depan ni dia akan menguncup dan memendek. Okey, hamstring akan mengendur dan memanjang. Okey, kemudian itu dipanggil pergerakan antagonis lah. Okey, bila pergerakan sinergis, okey, pergerakan sinergis, gastrocnemius dia akan mengendur. Okey, kemudian tibia, okey, tibialis ni, tibialis dekat bahagian sini kan. Okey, tibialis akan menguncup. Okey, gluteus maximus akan mengendur. Okey, kemudian pergerakan agonis bagi bicep. Okey, bicep dia akan menguncup. Okey, bila kamu bengkokkan tangan kamu tu. Okey, bahagian yang ini dia menguncup sebab dia jadi memendek. Okey, tapi yang meregang ialah tricep, iaitu pergerakan antagonis. Dia akan mengendur dan memanjang. Okey. Kemudian bahagian pergerakan sinergis. Okey, flexor carpi radialis ni, bahagian sini yang kecil-kecil sini. Okey, dia akan menguncup. Okey, kemudian ulnaris punya akan mengendur. Okey, ulnaris dekat sinilah. Dia akan mengendur. Kemudian komposisi otot rangka. Okey, otot rangka terdiri daripada otot sentak cepat dan otot sentak lambat. Nanti kita tengok kat bahagian mana dia sentak cepat. Okey, faktor mempengaruhi perbezaan jenis fiber, genetik, fungsi dan latihan. Okey, apa latihan yang diberikan sebenarnya? Okey, otot cepat dan otot sentak lambat. Okey, dalam otot sentak cepat, dia punya otot saiz ni lebih besar. Okey, warna dia warna putih. Okey, fiber type 2. Okey, kepantasan dan kekuatan. Okey, berkelajuan singkat. Okey, jangka masa kerja singkat, tinggi dan eksplosif. Okey, tindak badan kimia banyak mengeluarkan bahan kumuh seperti asid laktik. Okey, boleh meningkatkan keupayaan otot, mempunyai keupayaan anaerobik. Okey, fiber ini menyebabkan atlet lebih cepat lesu. Kemudian tahap penguncupan otot dalam masa yang pendek. Okey, otot sentak lambat, lebih kecil otot fiber dia tu. Okey, warna fiber ialah warna putih. Okey, kemudian fiber jenis 1, type 1. Okey, dia menggunakan komponen kecergasan daya tahan otot. Okey, kemudian dia punya jangka masanya lama dan panjang. Okey, intensiti kerja rendah. Kemudian tindak balas kimia sedikit mengeluarkan bahan kumuh seperti asid laktik. Okey. Tidak meningkatkan keupayaan otot, mempunyai keupayaan anaerobik. Okey, aerobik ni maksudnya guna oksigen yang banyak. Okey, kemudian fiber otot jenis ini tidak cepat letih dan lambat lesu. Okey, tahap penguncupan dalam otot dalam jangka masa yang panjang. Okey, yang ini yang sentak cepat ni biasanya bila kamu tengok tinggi dan eksplosif ni kan, maksudnya semua acara pendek.
Contoh 100 meter, 200 meter. Okay, yang macam ni, yang daya tahan otot ni, contoh macam merentah desa, 1500. Okay. Okay, ni apa otot sentak cepat dan otot sentak lambat bagi klasifikasi penggunaan acara sukan yang biasa digunakan lah. Okey, kebanyakan yang kamu nampak yang acara larian lah. Okey, kalau 100 meter, 200 meter, 400 meter itu ialah jarak dekat. Okey, jadi dia otot sentak cepat. Okey, jadi dia punya otot warna putih je. Okey, bila otot sentak lambat, dia menggunakan tenaga yang lama. Okey, jarak jauh. Okey, 1500, lembur jalan kaki. Okey, merentah desa, kayu basikal. Okey, itu sentak lambat. Jadi otot dia warna merah. Okey. Macam ni acara yang semua yang melibatkan pergerakan yang sedikit. Okey. Lompat kijang, lompat cakra. Okey, yang tak memerlukan tenaga yang banyak. Okey. Itu membezakan otot sentak cepat dan otot sentak lambat. Okay, contoh kalau bersukan, itu sentak lambat. Sebabnya bersukan macam bola sepak ke, okay, hoki ke, itu dia menggunakan otot sentak lambat. Sebabnya dia memerlukan tenaga yang banyak. Jadi otot dia warna merah. Okay, sistem endokrina. Okay. Sistem endokrina pula berfungsi mengawal atur keseimbangan persekitaran dalam tubuh manusia lah. Okay, proses homeostasis. Okay, proses homeostasis ni berlaku melalui tindak balas rembesan hormon lah. Okay, contoh pertumbuhan, pembiakan, kitaran haid, metabolisme dan perkembangan ciri-ciri seks. Endokrina ni ada 4. Yang pertama iaitu pituitari lah, iaitu dekat bahagian otak ni lah. Okay, kemudian thyroid, bahagian trakea tu. Okay, kemudian kelenjar adrenal, kemudian bahagian pankreas. Okay, dekat-dekat dengan perut tu pankreas tu. Okay, kelenjar pituitari ni dia akan ada nama hormon-hormon yang biasa digunakan. Okay, yang dihasilkan. Okay, hormon pembesaran. Fungsi dia merangsang pertumbuhan badan dan sistem sel reproduktif lah. Okay, hormon ini membantu mengawal jumlah lemak dan otot dalam tubuh manusia. Okay, membantu menyembuhkan luka dan membantu sistem imunisasi dalam badan lah. Okay, daya tahan tubuh badan. Okay, hormon stimulasi thyroid. Thyroid ni bahagian dekat leher tu biasanya. Okey, yang biasa yang kamu tengok tu kan. Okey, merangsang kelenjar thyroid merembeskan hormon thyroxin untuk mengawal denyutan jantung. Okey, metabolisme dan membantu mengatur suhu badan. Okey, dia membantu mengatur suhu badan dalam manusia. Okey. Kemudian hormon tidiuresis. Okey, merangsang penyerapan kembali cairan tubuh dari ginjal. Okey. Hormon perangsang folikel, iaitu merangsang perkembangan folikel graf pada ovari dan tulang rawan. Okey, hormon adrenocorticotropik. Okey, hormon ini merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan cortisol yang sangat penting dalam mengawal tekanan darah. Okey, regulasi gula dalam darah dan meningkatkan metabolisme manusia. Fungsi kelenjar pituitari dalam sukan. Okey, kenapa fungsi dia sangat penting dalam sukan? Okey, penting dalam melakukan pergerakan yang lancar. Okey, kadar pertumbuhan yang baik dapat membantu perkembangan fizikal yang mantap dalam acara sukan. Okey, nama hormon yang terdapat dalam sistem ini ialah hormon adrenalina. Okey. Yang pertama ialah dia mencetuskan gerak balas badan terhadap tekanan dan keadaan kecemasan dengan meningkatkan kadar denyutan jantung, pernafasan, arus gula dalam tubuh badan. Okey, dan menyediakan bahan untuk menghadapi situasi yang cemas.
Okey, kemudian hormon yang kedua akan mengawal kadar metabolisme dan meningkatkan peredaran darah ke otot rangka. Okey, dalam korteks adrenal, okey, hormon itu berfungsi sebagai regulasi metabolisme dan ketahanan terhadap stres tubuh badan. Okey, kemudian mengawal atur penyerapan semula air natrium daripada tubuh ginjal dan mengawal susun atur osmosis darah dan bertujuan mengimbangi cecair dalam badan. Okey, fungsi kelenjar adrenal dalam sukan. Okey, dapat mencetuskan gerak balas badan terhadap tekanan dan keadaan kecemasan dengan meningkatkan kadar denyutan jantung, pernafasan, arus gula dalam darah. Okey, menyediakan bahan untuk menghadapi situasi yang cemas atau ketegangan dalam sukan yang diceburi. Okey, hal ini memungkinkan atlet sentiasa bersedia menghadapi sebarang tekanan daripada situasi yang wujud. Okey, hormon ini membantu kecekapan gerak balas dan menghasilkan tenaga baharu untuk meneruskan aktiviti fizikal dalam sesuatu pertandingan. Kelenjar adrenal tadi tu. Okey, bahagian ginjal korteks. Okey, kelenjar ini membantu proses metabolisme badan. Okey, membantu dalam proses pencernaan makanan oleh enzim pencernaan. Okey, dalam sukan pemakanan memang sangat pentinglah. Okey, supaya tidak berlakunya keracunan ataupun berlakunya masalah dalaman dalam perut tu. Okey, fungsi. Okey, yang pertama ialah insulin lah. Insulin ni biasa melibatkan gula lah. Okey, insulin akan bertindak balas dengan glukosa di dalam darah untuk menukarkan glukosa kepada glikogen yang menjadi bahan sebagai tenaga utama. Okey, apa yang kamu makan, okey, contoh makan nasi ke, minum air ke, makan buah ke, okey, gula yang dihasilkan dalam tubuh badan tu dia akan dimasukkan ke dalam darah. Okey, biasanya dia akan diserap ke dalam otot kamu tu. Okey, dijadikan sebagai sumber tenaga. Okey, bila kamu tak menggunakan tenaga dalam tubuh badan, keesokannya kamu makan lagi. Okey, itu akan menyebabkan tenaga yang kamu ada tu sentiasa ada dalam otot kamu. Okey. Sebab tu kita digalakkan untuk bersukan. Okey, glukogen. Okey, jika alas glukosa dalam darah terlalu rendah, maka glukogen akan dilimbahkan supaya dapat menghuraikan glikogen kepada glukosa. Okey, sebab tu dalam sukan atlet digalakkan untuk makan. Okey. Cumanya berbeza dengan sukan yang diceburilah. Jika angkat berat, berapa dia punya kalori yang dia kena makan setiap hari. Okey, kalau bermain bola, berapa yang diperlukan. Okey, contoh kalau dia sebagai ahli gimnas, apa makanan yang sesuai untuk dia makan. Okey, supaya tidak mengganggu dia punya prestasi dalam sukan. Sebab tu pemakanan perlu dijaga. Kelenjar pankreas dalam sukan. Okey, berkait rapat dengan sistem tenaga terutamanya untuk atlet. Okey, hormon insulin membantu membekalkan tenaga yang diperlukan oleh badan dalam membentuk mekanisme pergerakan lakuan motor atlet untuk aktiviti fizikal. Okey, thyroid. Okey, bahagian leher ni. Okay, ini ada kelenjar thyroid. Okay, berfungsi untuk mengatur kadar metabolisme badan, mensintesis protein dan mengatur sensitiviti tubuh terhadap hormon yang lain. Okay, fungsi thyroid. Okay, thyroxin, kalsitonin. Okay, mengawal kadar metabolisme dengan cara bertindak balas dalam sel untuk mengubah lebih banyak glukosa dan mensintesis protein. Okey, protein yang kamu makan tu akan dihuraikan. Okey, mengawal kalsium dan fosfat. Okey, kemudian kalsitonin menyimpan kalsium pada tulang dan mengawal tahap fosfat dalam darah supaya otot dan saraf berfungsi secara optimum.
Fungsi kelenjar tiroid dalam sukan, membantu proses pergerakan atlet dalam sukan, meningkatkan kecekapan otot untuk menguncup dan mengendur dengan lancar bagi membantu menghasilkan pergerakan. Okey.